Assalamualaikum. Hai anak-anak Azazah yang saya kasih sekalian. Apa khabar hari ini? Harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey. Hari ini kita nak belajar apa ya? Masing-masing boleh tengok gambar yang Ustazah berikan dekat latar belakang ni. Gambar apa? Cuba tengok. Okey, kalau tengok dekat gambar yang kat belakang ni, ada lelaki salam dengan lelaki kan? Ada perempuan salam dengan perempuan. Kita nampak dekat situ ada satu hubungan. Hubungan sesama manusia. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni adalah adab pergaulan dan hubungan sesama manusia. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita kena tahu dulu apa maksud pergaulan ni. Pergaulan daripada segi bahasa bermaksud percampuran. Percampuran antara seseorang dengan seseorang yang lain. Kalau daripada sudut Islam pula, pergaulan ni maksudnya interaksi antara manusia yang menepati ataupun menjaga adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Kita sebagai satu individu perlu ada asas akidah yang kuat. Terutamanya kita lah Muslim kan. Kena amalkan apa yang diajarkan oleh Islam supaya kita dapat membina akhlak yang baik. Penting ke akhlak yang baik ni? Pentinglah, takkan tak penting pula. Bila kita ada akhlak yang baik, dia akan bagi kesan yang baik kepada orang sekeliling kita. Dan konteks pergaulan ni juga bukannya setakat kita bergaul saja dengan orang tu. Dia juga meliputi semua perkara termasuk gurauan. Jangan main-main. Walaupun hanya bergurau. Gurauan ni tadi kita boleh tengok daripada kisah isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini adalah seorang yang berbangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tapi beragama Islam. Disebabkan Safiyah binti Huyai ini adalah seorang yang berbangsa Yahudi, adalah sekumpulan wanita yang memanggilnya ataupun mengejeknya dengan perkataan, "Wahai wanita Yahudi, hai anak perempuan orang Yahudi." Kemudian isteri Nabi ni pun berjumpalah dan mengadulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berkata, "Tidakkah kau berkata bahawa ayahku Harun, bapa saudaraku Musa dan suamiku Muhammad?" Nampak tak dekat sini bahawa Safiyah tu tadi terguris ataupun tersinggung dengan panggilan yang dipanggil oleh sekumpulan wanita tadi. Jadi kalau kita walaupun ni nak bergurau je, jangan main-main, takut orang tersinggung. Jadi sebenarnya perlu ke kita bergaul dengan orang ni? Sebenarnya ianya adalah satu galakan dalam syarak untuk kita bergaul sesama manusia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kita boleh bergaul dengan orang lain, tapi dengan adab lah. Jom kita dengarkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kita digalakkan bergaul. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس, people, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. We have created all of you from a male and female, which means you are one family. You are not one people better than another, one nation better than another, one race better than another. You are equals. وَجَعَلْنَاكُمْ, and we're the ones that made you. شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, different kinds of populations. شُعُوبًا, sha'ab, people, populace, population. وَقَبَائِل, and tribes, nations and tribes, populations and tribes. لِتَعَارَفُوا, so that you can recognize one another.
so that you can understand each other's customs. Urf comes from here. So you can appreciate the diversity of cultures in the world. Just like you appreciate different kinds of flowers, different kinds of rocks, different kinds of waters, different kinds of climates, different kinds of people, different kinds of cultures, different kinds of traditions. So you can do that. So you can enjoy the diversity of humankind. That's why I gave you. لِتَعَارَفُوا. So you can recognize one another and distinguish one another and respect one another. Appreciate one another. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. No doubt the most respectful among you is the one that has the most urge to protect themselves, the most careful, the one who are closest to Allah in watching out, which means race is not a problem now. Race is not an issue. How do you check taqwa of someone? At-taqwa, Rasul yaqul sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa hahuna. Taqwa is in here. I can't check anybody's taqwa now, which means I can't ever say who has more respect than others. That's why Allah says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We honored the entire children of Adam. All children of Adam are honored. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. No doubt Allah knows all, He and is fully aware, has full news of everything. Okey, kita tengok pula apa adab-adab yang perlu kita jaga bila kita hendak bergaul dengan orang lain. Yang pertama, kita kena jaga percakapan kita. Hati-hati bila kita nak bercakap tu. Kalau boleh, sebelum kita nak bercakap, kita fikir dulu dan susun dulu ayat kita. Fikir dulu, adakah ayat ni, adakah perkataan ni akan menyinggung seseorang bila kita bercakap nanti. Dan percakapan yang sebaik-baiknya adalah ucapan salam. Dalam hadis Nabi pun, Nabi ada bersabda bahawa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap perkara yang baik ataupun ia diam sahaja. Kalau tak ada benda yang baik, maka kita diam sahaja, tak perlu berkata-kata. Takut kita terkeluar perkataan yang tak baik. Yang kedua, kena jaga aurat. Kita tahu dalam Islam kita kena jaga aurat, betul tak? Setiap orang ada batasan aurat, lelaki dan perempuan. Macam tu juga dalam pergaulan. Sebab pergaulan ni kita berjumpa dengan orang, betul tak? Bila kita berjumpa dengan orang, kita kena tutup dan jaga kita punya aurat. Wajib bagi kita untuk menutup aurat daripada orang yang bukan mahram ni, supaya tak adanya timbul nafsu berahi ataupun fitnah. Bahaya tahu fitnah ni. Jadi jaga aurat masing-masing, okey? Yang ketiga, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kita bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara yang dosa dan maksiat. Kalau perkara tu baik, kita boleh tolong. Tak salah kan ringan tunang. Yang keempat, bersikap sopan. Nak tunjukkan sopan ni mudah je. Dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut. Itu pun dah dikira sebagai sopan. Bila kita sopan, orang lain pun senang nak bergaul dengan kita. Kalau kita bengis je, kita cakap kasar, orang pun tak nak dekat dengan kita, betul tak? Yang kelima dan yang terakhir adalah pergaulan dengan jantina yang berlainan. Perkara ni yang banyak remaja sekarang buat dan tersilap langkah. Kita tengok apa adab-adab yang perlu kita jaga bila berlainan jantina ni. Selain kita kena tutup aurat, kita juga tak boleh berdua-duaan dengan orang yang berlainan jantina dekat tempat yang sunyi. Okay? No way. Tak boleh. Dilarang sama sekali sebab perkara tersebut boleh menimbulkan fitnah dan boleh menimbulkan perkara yang buruk kepada kita. Sebaik-baiknya kalau nak bergaul dengan bukan mahram ni, bergaul perkara yang perlu saja. Contohnya bila nak bertanya tentang
pelajaran ataupun perkara yang harus dalam syarak. Kalau benda tu tak perlu, tak payahlah kamu nak bergaul dengan orang yang bukan mahram. Bergaul saja dengan yang sama jantina. Okey? Apa kepentingan bila kita jaga pergaulan ni? Banyak tahu kepentingannya. Antaranya dapat membentuk kita punya peribadi. Peribadi mulia. Dapat mengelakkan diri kita daripada maksiat. Dapat jaga maruah kita dan maruah keluarga kita. Dapat wujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Umat Islam pun akan pandang tinggi kepada orang yang menganut agama Islam ni. Secara tak langsung, orang yang bukan Muslim pun akan tertarik dengan agama Islam. Sebab kita sebagai seorang Muslim menunjukkan sifat-sifat peribadi mulia Islam tu sendiri. Sopan tadi, tolong menolong kan, akhlak mulia. Siapa je yang tak tertarik, betul tak? Jadi kita sebagai manusia dan Muslim terutamanya perlu menjaga adab-adab kita apabila bergaul dan berhubungan antara manusia yang lain. Baik, dan untuk usaha dan tindakan, saya nak kamu semua untuk baca sendiri dekat dalam buku teks, okey? Dan siapkan latihan yang diberi. Assalamualaikum.